Hello, what's up guys? Welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ini kita akan recap perlawanan Man United menentang Crystal Palace malam tadi untuk Carabao Cup yang mana Man United menang 3-0. Hasil jaringan daripada Garnacho, Casemiro dan juga Anthony Martial. Okey, banyak benda yang menarik untuk aku share dengan korang hari ini. Kita akan pergi daripada formation yang dimainkan oleh Erik ten Hag pada permulaan perlawanan dan macam mana dia shift formation pemain-pemain ini ketika dalam in-game. Dan apa yang aku akan sentuh juga adalah kehadiran Amrabat dekat dalam skuad, apa kesan dia dan juga kembalinya pemain-pemain yang injured seperti Mason Mount, Maguire, Martial yang turut serta dekat dalam skuad untuk malam tadi. Dan tak lupa juga pemain-pemain muda yang lagi sekali memberikan performance yang baik pada malam tadi. So itu semua aku akan sentuh sekejap lagi. Jadi sebelum kita mula, aku nak jemput korang untuk join grup Telegram Kita United yang link dia ada dalam description box, di mana kat situ kita akan share setiap hari berita-berita terbaru mengenai Man United dan supaya kita boleh dapat lebih banyak maklumat berkenaan dengan Man United. So, mana yang berminat boleh join, link dia dalam description box. Alright, so let's get to it. Okay, malam tadi Man United menentang Crystal Palace di Old Trafford dan Man United menang 3-0. Dan ia adalah satu perlawanan yang cukup penting sebab kita dalam misi untuk mempertahankan Carabao Cup untuk 2 musim yang berturut-turut. Last season kita menang Carabao Cup menentang Newcastle, hasil jaringan daripada Casemiro dan juga Marcus Rashford. Dan pada musim ini Carabao Cup boleh dikatakan satu-satunya piala yang logik untuk kita menang pada season ini. Okay, kita nak tolak ke tepi liga memang obviously dah jauh daripada kita punya gapaian. Kalau Champions League pula is a tough run, it will be a very difficult competition to win. Dan sekiranya kita dapat masuk quarter final tu pun kita kira dah buat yang cukup baik dah. And then FA Cup pun sekiranya kalau kita dapat masuk final lagi sekali pada season ini pun dah cukup baik. So going back to Carabao Cup, Erik ten Hag memulakan perlawanan ini dengan menggunakan formation 4-1-2-2-1 di mana aku expect Altay Bayindir akan main sebagai goalkeeper, tetapi Erik ten Hag decide untuk meletakkan Andre Onana. Mungkin ini sebab nak bagikan dia lebih confidence sebab pada perlawanan sebelum ini menentang Burnley dia telah mendapat clean sheet dan kali ini clean sheet yang kedua berturut-turut sudah tentu akan memberikan dia lebih banyak keyakinan untuk berhadapan dengan Crystal Palace pada Sabtu ini dan juga beberapa perlawanan-perlawanan yang akan datang. Alright, itu adalah satu benda yang cukup penting untuk Andre Onana. Dan seterusnya, 4 pemain defense yang diletakkan oleh Erik ten Hag. Pada permulaan game, Erik ten Hag meletakkan Diogo Dalot sebagai KTP right back. Dan seperti yang aku beritahu dalam video sebelum ini, pairing Rafael Varane dan juga Maguire akan beraksi. Dan itu adalah tekaan yang tepat bagi aku. Aku rasa macam bangga. Dan it made wonders. Okay, pairing Rafael Varane dan juga Maguire pada pagi tadi boleh dikatakan sebagai berhasil. Dan juga kehadiran Sofyan Amrabat di posisi left back juga ada satu benda yang kita tak expect. Sebab kita ingatkan pada perlawanan menentang Burnley hari itu dia hanya buat cameo appearance untuk cover tempat Sergio Reguilon buat sementara waktu. Tapi kita tak expect yang Erik ten Hag akan meletakkan Sofyan Amrabat di posisi left back. Dan di bahagian tengah kita bermain single pivot iaitu Casemiro di posisi central defensive midfield yang diapit dengan Hannibal dan juga Mason Mount. Mason Mount di role adalah sebagai playmaker dan Hannibal digunakan sebagai ball winning midfielder yang akan sentiasa press defensive line Crystal Palace supaya mereka tak dapat merancang apa-apa serangan. Dan di bahagian wing kita ada Facundo Pellistri, Garnacho dan juga KTP number 9 iaitu Anthony Martial. Seperti yang aku cerita dalam video sebelum ini adalah tekaan yang kebetulannya tepat untuk perlawanan menentang Crystal Palace. So, macam mana Erik ten Hag approach perlawanan ini? Okay, kita nampak posisi ini seperti macam agak pelik sikit sebab kedudukan Amrabat di bahagian left back. Macam mana peranan Mason Mount dan juga Hannibal untuk approach perlawanan ini. Apa yang dilakukan in game, Erik ten Hag telah shift permainan daripada 4-1-2-2-1 kepada 3-4-2-1. Diogo Dalot ke atas sedikit ke bahagian midfield supaya dapat solidify bahagian midfield dan juga menjadikan trio centre back antara Rafael Varane, Harry Maguire dan juga Sofyan Amrabat. Apa yang menarik untuk posisi 3 central defenders ni, kita sebagai fans, kita selalunya kita risau dengan Harry Maguire punya
mistake prone. Tapi itu tak terjadi pada malam ini. Antara sebab Harry Maguire tidak buat mistake apa-apa pun malam ni, salah satu sebabnya adalah kehadiran Sofyan Amrabat dekat sebelah kiri beliau dan juga Rafael Varane dekat sebelah kanan. Dua orang pemain yang very defensive minded ni, selesa dengan bola ada dekat kaki dia. Jadi ia mengurangkan lagi tekanan Harry Maguire. Sebab kita tengok malam tadi tak banyak attacking plays yang dilakukan oleh Harry Maguire, sebab kebanyakan bola yang dia dapat dia akan hantar kepada Andre Onana supaya Andre Onana yang akan create play daripada belakang, ataupun dia akan hantar kepada Sofyan Amrabat dan Sofyan Amrabat akan link up bersama dengan Casemiro ataupun Mason Mount. Jadi ia akan mengurangkan tekanan kepada Harry Maguire yang Harry Maguire boleh fokus untuk defend pasukan sahaja. Dan juga kedudukan 4 midfield di hadapan kita punya trio defense. Diego Dalot telah push ke atas sedikit sehingga ke line midfield, create satu benteng sebelum Crystal Palace boleh menembusi kita punya defense line. Jadi Diego Dalot boleh dikatakan bagus defensively, dan juga di sebelah dia ada Hannibal yang memang kalau kita tengok daripada perlawanan Burnley hari tu, memang Hannibal sangat aktif mengejar bola, press players, dan bila ada dua orang dekat sebelah kanan, so satu bahagian daripada padang itu telah pun boleh dikatakan sangat-sangat solid. Dan di sebelah kiri pula kita ada Casemiro dan juga Mason Mount. Mason Mount yang boleh dikatakan lebih banyak free roll tugas dia compare kepada Casemiro, dan Casemiro diletakkan di antara Hannibal dan juga Mason Mount untuk memberikan lebih banyak security ataupun solidity kepada kita punya midfield line sebelah kiri. Dan apa yang menariknya, Mason Mount diberikan total freedom untuk menjadi lebih kreatif dalam merencana serangan, sebab di belakang dia ada Sofyan Amrabat, memang boleh dikatakan sangat solid, dan juga di sebelah dia ada Casemiro yang protect dia supaya dia boleh merencana apa-apa serangan yang seperti yang kita tengok malam tadi. Banyak ping pass kepada sebelah kanan, banyak hantaran kepada Garnacho, boleh dikatakan banyak break pass yang dilakukan oleh Mason Mount. Dan cara permainan Mason Mount itu telah menghasilkan gol yang pertama, di mana dia membuat hantaran ping pass, diagonal pass kepada Pellistri, dan first touch yang cukup cantik, dan Pellistri membuat hantaran kepada Dalot sebelum Dalot membuat crossing yang tepat kepada Garnacho. Garnacho telah mudah menjaringkan gol tersebut. So itu adalah taktikal yang digunakan untuk bahagian midfield. Dan bahagian atas pula Garnacho, Pellistri dan juga Anthony Martial. Aku tak heran sangat mengenai Pellistri dengan Garnacho, sebab kita tahu diorang punya work rate is very high, sebab diorang adalah pemain-pemain muda. Tapi apa yang aku nak tekankan kat sini adalah Anthony Martial bermain sebagai number 9, dan aku sangat-sangat suka dengan corak permainan dia pada malam ini. Anthony Martial lebih banyak freedom, lebih banyak berlari compare kepada sebelum-sebelum ini, banyak jogging, banyak berjalan. Ini telah mengingatkan kita tentang Anthony Martial yang pernah kita ada dulu, yang pada mula-mula dia masuk kepada Man United, di mana dia lebih banyak berlari, dia lebih aktif dalam involve dalam attacking plays, dan juga masa yang bila dia dapat bola, dia protect bola dan memberi hantaran kepada ke kiri ataupun ke kanan padang. So itu adalah perubahan daripada tactical 4-1-2-2-1 kepada 3-4-2-1, yang kita boleh nampak ada dua wall di bahagian belakang, yang hasilnya dua gol daripada first half, iaitu hasil jaringan daripada Alejandro Garnacho dan juga set play melalui corner kick daripada Casemiro yang dapat dijarikan pada paruh masa pertama. Dan possession untuk separuh masa pertama adalah lebih kurang 70% untuk Man United. Dan seingat aku, Crystal Palace tak mencatatkan sebarang shot on target pun untuk pada separuh masa pertama, which is a good sign untuk kita punya squad, di mana kita totally dominate the game and totally winning the first half, yang memberikan kita lebih banyak keyakinan untuk kita approach kepada second half. Dan pada second half, Erik ten Hag telah mengeluarkan Mason Mount untuk digantikan dengan Victor Lindelof, yang menjadikan 3 central defenders bermain dalam perlawanan ini. Tetapi Erik ten Hag telah meletakkan Victor Lindelof untuk bermain sebagai wing back sebelah kiri pada kedudukan Mason Mount tadi. Amrabat juga ditukar dengan Dan Gore. Alright, bila kemasukan Dan Gore ini, yang Erik ten Hag telah membuat satu tactical switch, di mana Casemiro telah diturunkan kepada kedudukan centre back supaya dia dapat bermain sebagai lead line playmaker antara Jonny Evans dan juga Harry Maguire. Dan kita nampak banyak hantaran-hantaran yang sangat-sangat baik yang telah dilakukan oleh Casemiro, di mana dia diprotect oleh dua centre back di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan memberikan dia lebih kebebasan untuk membuat hantaran-hantaran yang sangat-sangat berbahaya.
dan cameo Dengor yang bagi aku yang sangat-sangat aktif. Boleh dikatakan tidak takut untuk memegang bola, tidak takut untuk meminta bola, berada dalam sudut-sudut yang sangat-sangat sempit, dan kita memang perlukan pemain-pemain muda ini. Seperti yang aku cakap sebelum-sebelum ni, yang sekiranya kita memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda seperti Hannibal, seperti Garnacho, seperti Palestri dan juga Dengor pada malam ini, mereka ni akan bermain habis-habisan sebab mereka adalah pemain yang datang daripada akademi, memang di-groom untuk menjadi Man United player. So bila diorang ada mentaliti bermain untuk kelab, the point you bagi mereka peluang, mereka akan bagi sebaiknya. So itulah yang ditunjukkan oleh Dengor, dan you all perlu tahu ini adalah penampilan pertama Dengor untuk Man United dalam skuad utama, dan juga ia terjadi pada hari jadi beliau. So ia adalah satu hadiah yang cukup baik untuk Dengor, dan tahniah kepada dia sebab dia telah memberikan performance yang sangat-sangat baik. So itulah dia sedikit sebanyak berkenaan dengan perlawanan Man United menentang Crystal Palace pada malam tadi. Dan apa yang aku sangat-sangat suka adalah kita bermain dengan satu pasukan. Kita sangat tidak takut untuk memegang bola, sangat tidak takut untuk buat pressing. Banyak attacking yang kita buat adalah melalui teamwork, bukan melalui individual punya effort. Itu adalah sangat-sangat penting sebab bermain bola sepak kita kena main dengan 11 pemain, dan juga kita bukan bermain seorang. Ini adalah satu kesedaran kepada kita semua dan juga pemain-pemain bola sepak kat luar sana. Sekiranya nak menang dalam perlawanan bola sepak, you perlu bermain secara teamwork. Alright. And then, apa yang penting pada perlawanan kali ini adalah tak ada injury yang berlaku. Dan mungkin ada yang tanya mengenai kenapa Mason Mount dikeluarkan pada first half. Okey, ini adalah benda yang telah dirancang oleh Erik ten Hag pada sebelum perlawanan bermula, di mana dia hanya akan bermainkan Mason Mount untuk 45 minit yang pertama, sebab ini adalah perlawanan pertama yang dia bermain selepas dia pulih daripada kecederaan dia. Tidak seperti Anthony Martial, Amrabat yang sebelum ni memang ada buat cameo appearance, Harry Maguire dan juga Rafael Varane yang injury dia tidak begitu serius. Jadi Erik ten Hag telah melakukan satu benda yang baik dengan melindungi pemain-pemain ini daripada mendapat kecederaan dengan tidak memberikan mereka terlalu banyak minit permainan pada malam tadi. So moving forward daripada perlawanan ini, next game iaitu still lagi menentang Crystal Palace di Old Trafford pada hari Sabtu. Aku berharap akan ada pertukaran yang dilakukan oleh Erik ten Hag sebab pada perlawanan Liga ia adalah perlawanan yang lebih penting kalau nak dibandingkan dengan Carabao Cup, dan mungkin kita akan dapat lihat kita punya front trio akan kembali ke dalam skuad, iaitu Rasmus Højlund, Marcus Rashford dan Bruno Fernandes akan bermain di sebelah kanan. Mungkin Hannibal dan juga Palestri akan masih lagi involved dalam perlawanan tersebut. So ini adalah satu berita yang cukup baik sebab kita dah mula ada balik kita punya full squad, sebab di bahagian midfield kita dah ada ramai pemain-pemain yang boleh kita rotate. Ini akan mengurangkan tekanan kepada Erik ten Hag untuk membuat selection, membuat pertukaran taktikal seperti yang dilakukan pada perlawanan menentang Crystal Palace malam tadi, yang mana dia boleh freely buat tactical switch tanpa perlu melahirkan rasa risau sekiranya tactical itu tidak berhasil. So tak ada injuries yang berlaku, lebih-lebih lagi kepada Diego Dalot yang bermain week in week out, 2 game 3 game seminggu. Itu adalah satu perkembangan yang cukup baik, dan aku harap performance yang telah kita lakukan daripada perlawanan Burnley approaching to perlawanan Crystal Palace kali ini dapat diteruskan untuk beberapa perlawanan lagi akan datang. Sebab lepas ni kita akan bermain lebih kurang 3 lagi perlawanan di Old Trafford, iaitu menentang Crystal Palace, menentang Galatasaray dan juga Brentford. 3 perlawanan home berturut-turut di Old Trafford. So ia akan memberikan satu lagi confident boost sekiranya kita berjaya memenangi ketiga-tiga perlawanan ini dan mengekalkan clean sheet. So, apa pendapat korang mengenai perlawanan kali ini? Aku harap korang suka, aku harap korang sangat-sangat gembira dengan performance yang ditunjukkan oleh kita punya pemain, dan kita harap mereka akan dapat meneruskan performance yang sangat-sangat boleh ditekan memberangsangkan. Alright, so sekiranya korang suka dengan video kali ini, make sure korang tekan butang like, share dan pastikan korang subscribe, sebab kalau korang tak subscribe, aku tak yakin Man United akan dapat teruskan performance dia untuk perlawanan yang akan datang. So, I'll see you in the next one. Bye-bye.